Mengapa masalah sosial Kelantan serius? Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pusat DAP Yong Shafra Osman menyelar kerajaan PAS Kelantan dan Terengganu yang disifatkannya gagal menyelesaikan masalah sosial di kedua negeri berkenaan. Menurut beliau, masalah sosial di Kelantan paling teruk di negara ini. Pemimpin PAS katanya adalah golongan yang munafik. Kenapa saya cakap ini munafik? Kenapa saya cakap PAS munafik? Ini munafik, ini munafik. Kenapa saya cakap dia munafik? Kenapa saya cakap PAS munafik? Kerana bila Perikatan Nasional jadi kerajaan, dia juga jadi menteri, betul? Sekarang Barisan Nasional, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia juga dalam kerajaan kabinet mereka. Mereka kerajaan sekarang. Nak jadi kerajaan apa lagi? Kamu jadi kerajaan, tapi kamu menyokong orang yang rasuah, kamu menyokong orang yang sangat korup, kamu menyokong mereka-mereka ini yang merampas hak rakyat. Yong Shafra berkata demikian pada program Jelajah Angkatan Muda Harapan di Batu Buruk, Terengganu pada 3 September lalu. Beliau menyeru agar keselesaan PAS di Kelantan dan Terengganu tidak dibiarkan berterusan. Cukuplah menjual agama, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Ketari itu. Beliau menemplak PAS jika parti itu betul-betul menjaga kebajikan rakyat. Sudah lama isu air di Kelantan selesai. Begitu juga di Terengganu, jika betul-betul menjaga kebajikan rakyat, isu penagih dadah di Terengganu selesai. Katanya pemimpin PAS hanya memikirkan diri serta poket mereka sendiri dan perlu ditolak pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Mereka yang korup, mereka yang rasuah, mereka yang tidak menjaga kebajikan rakyat, kita buang jauh-jauh, tegas Yong Shafra. Jelajah Angkatan Muda Harapan pertama diadakan di Kelantan dan diikuti di Terengganu. Benarkah masalah sosial di Kelantan amat teruk? Sedangkan ia negeri yang ditadbir oleh para ulama PAS selama ini yang membawa slogan Islam memimpin. Isunya, masalah sosial di negeri tersebut bukan baru hari ini dikenal pasti atau disuarakan. Pada 3 Mac lalu, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata, masalah sosial dalam kalangan remaja Kelantan semakin meruncing. Menurut beliau, 197 orang ditahan polis sepanjang tahun lalu kerana terbabit kes rogol, sumbang mahram dan penyalahgunaan dadah. Syafi'in berkata daripada jumlah itu 100 remaja ditangkap kerana kes rogol dan sumbang mahram yang jumlahnya meningkat 19% berbanding tahun 2020 iaitu 84 orang. Ujarnya seramai 97 remaja pula terbabit penyalahgunaan dadah dan pihaknya merampas pelbagai jenis barang larangan terutama pil yaba dan syabu. Gejala sosial remaja di Kelantan berada pada tahap serius dan ini dapat dilihat daripada statistik terkini di mana berlaku peningkatan pelibatan golongan ini khususnya dalam kes-kes rogol dan sumbang mahram, katanya di Petik Harian Metro. Syafi'in mengesyorkan remaja antara usia 10 hingga 18 tahun perlu dibantu agar tidak hanyut dan gagal mengurus kehidupan dengan baik dan semua pihak perlu memainkan peranan untuk menangani isu itu. Hal ini tidak seharusnya dipandang remeh kerana remaja merupakan tonggak dalam menerajui kepimpinan negara pada masa akan datang, tegasnya. Maknanya kerosakan akhlak yang semakin meruncing di negeri Serambi Mekah itu bukan fitnah DAP, tetapi satu realiti yang cuba ditutup dengan menutup panggung wayang dan kedai-kedai makan di waktu malam. Ironis bukan? Seperti kata Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan bahawa benci kita yang membuat-buat ini kepada PAS tidak bermakna benci kepada Islam, tetapi benci kepada individu yang menunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.